كمظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safar Fatihi bin Amaluddin. Murid-murid boleh panggil saya Ustaz Wan. Baiklah murid-murid, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Apa khabar semua murid? Sihat? Alhamdulillah. Kamu semua sudah bersedia untuk belajar? Sudah? Jom, mari kita sama-sama belajar. Baiklah murid-murid, sebelum Ustaz memulakan sesi pembelajaran, Ustaz mahu menayangkan sebuah video kepada kamu semua. Mari sama-sama kita saksikan. Baiklah murid-murid, apakah yang anda dapat perhatikan dalam video tersebut? Ya, jawapannya ialah video di kawasan padang pasir. Okey murid-murid, sebelum kita nak mulakan sesi pembelajaran, Ustaz mahu tunjukkan sebuah gambar pada kamu semua. Mari sama-sama kita lihat. Murid-murid, apakah yang awak tahu mengenai gambar tersebut? Betul, itu adalah gambar Masjid Nabawi yang terletak di Madinah. Okey murid-murid, cuba kamu teka mata pelajaran dan tajuk apakah Ustaz akan ajar pada kamu semua pada hari ini. Ustaz akan mengajar kamu semua mata pelajaran sirah dan tajuk perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa berhijrah. Baiklah murid-murid, di dalam tajuk ini terdapat 4 peristiwa yang menarik untuk kita pelajari. Yang pertama, Rasulullah menerima wahyu daripada Allah untuk berhijrah ke Madinah. Yang kedua, Rasulullah berbisik dengan Sayyidina Ali apa yang perlu dilakukan olehnya. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar berjalan menuju ke Gua Sur. Yang keempat, para pemimpin Quraisy yang merancang untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah murid-murid, pada peristiwa pertama ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu daripada Allah untuk berhijrah ke Madinah. Selepas baginda mendapat wahyu untuk berhijrah ke Madinah, maka baginda bersegera memberitahu Sayyidina Abu Bakar tentang perkara tersebut. Baginda juga membuat perancangan yang terperinci untuk berhijrah pada siang hari yang merancang untuk bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar di tempat tertentu, dan persinggahan pertamanya adalah di Gua Sur. Malaikat Jibril alaihissalam telah datang kepada Nabi lalu menyampaikan wahyu Allah yang memberitahu tentang keputusan musyarat kaum kafir Quraisy yang mahu membunuh baginda. Wahyu itu berbunyi, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. maksudnya, dan ingatlah wahai Muhammad, ketika orang-orang kafir musyrik Mekah menjalankan tipu daya terhadapmu untuk menahanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka menjalankan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka, kerana Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. Malaikat Jibril alaihissalam juga memberitahu Nabi supaya berhijrah ke Madinah dengan segera. Kata Malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau tidur malam ini di tempat tidur engkau seperti biasa, dan sesungguhnya Allah memerintah engkau supaya segera berhijrah ke Madinah.
Malaikat Jibril alaihissalam juga memberitahu Nabi bahawa kawannya semasa berhijrah itu ialah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi mendapat wahyu itu, maka baginda terus pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq dengan tergesa-gesa. Sedangkan waktu itu masanya tengah hari dan harinya pula sangatlah panas kerana matahari sedang tegak di atas kepala. Setelah Nabi sampai di rumah Abu Bakar As-Siddiq, baginda memanggil sahabat karib baginda itu dengan suara yang nyaring. Abu Bakar As-Siddiq yang mendengar ada orang yang memanggilnya di luar rumahnya, itu amat terkejut kerana dia amat kenal suara Nabi. Biasanya, Nabi tidak akan datang ke rumahnya pada saat-saat yang panas seperti itu. Melainkan, tentu ada hal yang sangat mustahak yang hendak dibincangkan segera dengannya. Setelah Abu Bakar mempersilakan Nabi masuk dan baginda duduk, Nabi berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah telah mengizinkan aku berhijrah." Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Nabi, "Apakah berteman dengan saya, wahai Rasulullah?" "Ya, dengan izin Allah," jawab Nabi ringkas. Mendengar jawapan Nabi yang mahu mengajak dia sebagai teman baginda dalam hijrah itu, maka menangislah Abu Bakar As-Siddiq kerana sangat gembiranya dapat berhijrah ke Madinah bersama-sama Nabi. Nampaklah kepada kita betapa iman Abu Bakar As-Siddiq itu. Itulah darjat iman yang tidak ada tolak bandingnya. Sebab itu, Nabi sudah mengatakan bahawa kalau ditimbang iman Abu Bakar As-Siddiq dengan iman seluruh umat manusia, nescaya iman Abu Bakar As-Siddiq yang lebih berat. Abu Bakar As-Siddiq rela meninggalkan isteri, anak-anak dan harta kekayaannya seperti rumah kerana mahu mengikut Nabi berhijrah. Inilah iman Muslim yang sejati. Pada peristiwa yang kedua ialah Rasulullah berbisik dengan Saidina Ali apa yang perlu dilakukan olehnya. Agak-agaknya lah, apakah yang dibisikkan oleh Rasulullah kepada Saidina Ali? Okey. Pada malam itu, Rasulullah memerintahkan Saidina Ali untuk menggantikan tempat tidur baginda dan mengembalikan semua barangan amanah kepada pemilik asalnya. Kemudian, baginda secara sembunyi keluar dari rumah dengan membaca surah Yasin ayat 1 hingga 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Setelah Rasulullah membaca ayat tersebut, Rasulullah melihat pemuda-pemuda yang mengepung rumah baginda tertidur bina tanpa sedarkan diri. Nabi berpesan kepada Saidina Ali beberapa perkara yang sangat penting yang perlu dilakukan olehnya dan selesaikan setelah baginda berhijrah ke Madinah. Di antara pesanan baginda kepada Saidina Ali ialah baginda mahu saudara sepupunya itu mengurus beberapa pesanan baginda sepeninggalan baginda nanti. Menjelang tengah malam, datanglah para pembesar musyrikin Quraisy bersama-sama dengan 40 orang pemuda musyrikin Quraisy yang dipilih daripada 10 suku Quraisy yang terkemuka, lalu mengepung rumah Nabi. Mereka berdiri rapat-rapat. Jarak antara seorang dengan kawannya cuma sekadar 1 depa sahaja. Jumlah mereka keseluruhannya orang dewasa dan pemuda ialah seramai 100 orang. Mereka bersenjata lengkap untuk menetak Nabi yang akan keluar pada sebelah pagi dari rumah baginda untuk berdakwah.
Tujuan Nabi menyuruh Saidina Ali tidur di tempat tidur baginda adalah satu taktik baginda yang menunjukkan Nabi adalah seorang ahli politik yang mempunyai banyak taktik. Di antara hikmah taktik itu ialah supaya para pemuda musyrikin Quraisy yang sedang mengepung rumah baginda akan terus terlekah apabila mereka mengintai dari celah-celah lubang dinding rumah Nabi itu melihat Nabi masih tidur di tempat tidur baginda. Peristiwa ketiga ialah Rasulullah SAW dan Saidina Abu Bakar berjalan menuju ke Gua Sur. Setelah pemuda-pemuda tersebut terjaga, mereka mendapati Rasulullah SAW sudah tiada di rumah. Hanya Saidina Ali yang berada di katil baginda. Pemuda-pemuda tersebut telah melaporkan kepada pemimpin Quraisy. Mereka sanggup mencari Rasulullah di seluruh kota Mekah. Baiklah murid-murid, Ustaz mahu tanyakan satu soalan kepada kamu. Mengapakah mereka bersungguh-sungguh mahu mencari Rasulullah SAW? Jawapannya ada di peristiwa yang keempat. Tunggu. Peristiwa keempat ialah para pemimpin Quraisy yang merancang untuk membunuh Rasulullah SAW. Para pemimpin Quraisy yang merancang untuk membunuh Rasulullah SAW berasa marah. Kenapa mereka berasa sangat marah? Kerana pada malam tersebut mereka tidak berjaya untuk membunuh Rasulullah SAW. Oleh itu, para pemimpin Quraisy menawarkan hadiah 100 ekor unta kepada sesiapa yang berjaya menangkap atau membunuh baginda Rasulullah SAW dan Saidina Abu Bakar di Gua Sur selama 3 hari. Tahukah murid-murid, mengapakah kaum musyrikin Quraisy ini mahu membunuh Rasulullah SAW? Kerana mereka membenci dengan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti yang seterusnya kita akan bermain roda impian. Di dalam permainan ini terdapat arahan yang perlu murid patuhi. Antaranya ialah baiklah, pada kumpulan yang pertama, Ustaz mahu kamu memutarkan roda impian ini. Seterusnya, Ustaz mahu kumpulan yang kedua untuk memutarkan mahu kumpulan yang ketiga pula untuk memutarkan roda impian ini. Seterusnya, Ustaz mahu kumpulan yang keempat untuk memutarkan enakan buah kurma dari Timur Tengah. Kelazatan buah kurma yang tiada bandingannya. Buah kurma Safia, Wasim, Safina dan banyak lagi pastinya menjadi pilihan anda setiap masa. Pilihan eksklusif. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti yang seterusnya kita akan bermain roda impian. Di dalam permainan ini terdapat arahan yang perlu murid patuhi. Antaranya ialah
untuk aktiviti yang seterusnya, Ustaz akan membuat aktiviti soal jawab bersama kamu semua. Baiklah, untuk soalan yang pertama, siapakah yang menemankan Rasulullah SAW di Gua Sur? Jawapannya ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Baiklah, soalan yang kedua, siapakah yang menggantikan tempat tidur Rasulullah SAW semasa baginda pergi ke Gua Sur? Jawapannya ialah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Soalan yang ketiga, siapakah ketua pemimpin kaum Quraisy yang mahu membunuh Rasulullah SAW? Jawapannya ialah Abu Jahal. Soalan yang keempat, haiwan apakah yang menggigit kaki Sayyidina Abu Bakar di Gua Sur? Jawapannya ialah ular. Contohi Nabi kita. Saya Wonder Ruby. Hihi, siapa hero Oma? Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nabi Muhammad manusia hebat. Membawa ramai ke seluruh alam. Nabi mengajar kita untuk sayangi semua. Nabi Muhammad sangat sayang kita. Nabi Muhammad manusia hebat. Membawa ramai ke seluruh alam. Nabi mengajar kita jujur, amanah, sentiasa. Terima kasih. Bagindalah paling amanah. Sejahteralah ke atas. Nabi Muhammad yang hebat, sangat jujur dan penyayang. Jom contohi Nabi kita. Nabi Muhammad manusia hebat. Membawa ramai ke seluruh alam. Nabi mengajar kita untuk sayangi semua. Nabi Muhammad sangat sayang kita. Nabi Muhammad manusia hebat. Membawa ramai ke seluruh alam. Nabi mengajar kita jujur, amanah, sentiasa. Bagindalah paling amanah. Sejahteralah ke atas. Nabi Muhammad yang hebat, sangat jujur dan penyayang. Jom contohi Nabi kita. Jom subscribe YouTube Oma dan Hana. Rumusan pembelajaran yang kita dapat pada hari ini ialah 4 peristiwa yang berlaku semasa penghijrahan Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Antaranya ialah yang pertama, penerimaan wahyu. Yang kedua, peristiwa Rasulullah SAW berbisik dengan Sayyidina Ali untuk menggantikan tempat tidur baginda. Yang ketiga, Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar menuju ke Gua Sur. Yang keempat, perancangan jahat para pemimpin Quraisy yang mahu membunuh Rasulullah SAW. Dengan berakhirnya rumusan tersebut, maka berakhirlah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhirkan kelas pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca tasbih kifarah dan suratul As. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Baiklah murid-murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah, dalam siramu ku temu tulusnya cinta demi umatmu, berkorban jiwa sehingga ujung nyawa. Kau diutus atas nama kebenaran, dengan fasih lidah beri penjelasan, sabar dalam apa jua keadaan, tak goyah dengan ranjau tekanan, walau diri bisa menakluki tata, tetap rendah hati penuh sederhana, Lillahi ta'ala, azimat yang berharga. Rasulullah, dengan hikmahmu terpancar syiar agama, mengubah gelap menjadi terang, menghapus jahiliyah. Satu akidah membangun iman, tahun di lapangan mujahadah. Hadis dan Al-Quran menjadi sumber cahaya pedoman, hanya itu yang kau wariskan, akan selamat di dunia akhirat. Rasulullah terlalu rindu junjungan jiwa di dalam sunnah yang utama, menyambungkan kasih denganmu. Rasulullah, dalam siramu ku temu tulusnya cinta demi umatmu, berkorban jiwa sehingga ujung nyawa. Rasulullah, dengan hikmahmu terpancar syiar agama, mengubah gelap menjadi terang, menghapus jahiliyah. Ya Rasulullah,
Apabila terkenangmu, mengalir air mataku. Ya Rasulullah,